Hai guys, selamat datang kembali ke Makeshift Gamer. Kalau korang tak tahu, sebelum ni saya record semua video saya pakai iPhone 10s Max je. So far dia punya video quality okay. So far phone tu masih okay, maksudnya tak ada masalah apa-apa. Tapi girlfriend saya suggest kalau betul saya nak fokus tentang YouTube channel ni, dan dia suggest saya dapatkan satu kamera special untuk video recording, jangan pakai iPhone. Dan saya cakap okay, saya try buat research. Lama juga saya buat research, dalam 2-3 minggu. Saya tengok recommendation orang, saya baca review, saya tengok review dia orang cakap kamera apa yang bagus untuk beginner. Sebab saya sendiri beginner, saya tak pernah pakai kamera sebelum ni. Dan apa yang orang banyak suggest kalau untuk beginner, dia suggest pakai ada Sony ataupun Canon. Tapi Sony tu sedikit mahal, saya lupa Sony dia punya model tu. Tapi Canon EOS M50 banyak orang recommend tu, Canon EOS M50. Dan sekarang ni Canon EOS M50 dia ada dua version, satu old version yang first version tu, dan Canon EOS M50 Mark II, itu yang baru, dia ada update sikit. Dan saya decide okay fine, saya order Canon EOS M50. Tapi noob saya tu, saya pergi order kamera body je. Saya tak order dia punya lens, tak order dia punya adapter. Dan saya ingatkan dia datang sekali dengan lens. Lepas tu saya check balik, saya tengok dia tak datang sekali dengan lens, dia cuma just body je. And then saya okay nak buat macam mana, dah silap. Dan saya order lens separate pada kedai lain dengan dia punya adapter. So selepas minggu order, hari ni dah sampai Canon EOS M50 Mark II sekali dengan dia punya lens dengan adapter sekali. So hari ni kita akan unbox semua. Nak cakap banyak, jom kita unbox. Tapi sebelum tu, untuk korang yang belum subscribe, kalau korang suka video tentang tech, gaming, news dan recommendation, korang boleh subscribe ke channel ni sebab saya akan update tentang topik-topik tadi. Kalau korang suka video ni, boleh like. Dan nak cakap banyak, jom kita sambung. Okay, hari ni kita akan unboxing Canon EOS M50 Mark II. So saya beli ni sekali dengan bundle sebenarnya. Dia bundle sekali dengan dapat sekali dengan tempered glass, dapat SD card, sekali dengan bag dia, carrying case ke carrying bag. Masa tu okay, first kita tengok, kita ada just paperwork, mungkin warranty. Ni dia punya manual. Dan yang kat dalam kita tengok, first ada dia punya strap, Canon EOS punya strap. Dan tadi kamera dia, kita tepi dulu kamera. Dan ada charging cable untuk, dan dia punya ada battery charger. Okay. Dan setelah kita ada dalam ni ada battery Canon. Okay, so kita tepi dulu. Dan kita tengok dia punya kamera macam mana. Tak tahu kenapa dah terbuka ni. So ni apa yang korang dapat daripada ni, Canon EOS Mark II. Beza dia dengan Canon EOS Mark I ada sikit je beza dia sebenarnya. Tapi sini nanti saya dah lupa apa dia punya difference. Tapi nanti saya akan explain apa dia punya difference. So sekarang kita fokus kepada unboxing. So first, yang ni yang saya beli ni cuma body je, maksudnya dia tak ada sekali dengan lens. Dia patutnya datang sekali dengan lens, tapi yang saya beli dekat kedai ni just cuma body. Tapi saya beli separate punya lens dengan adapter. So terus tengok, buka dia punya cover dulu. Tengok, kalau korang beli ni macam ni, maksudnya dia tak ada lens. Dia ada juga yang bundle datang sekali dengan lens, tapi harga dia lebih lagi. First kita tengok dia punya screen ni boleh pusing. Dia boleh, sama ada korang nak tengok screen dia
dari sini, ataupun kalau korang nak tutup, korang boleh pusing dan tutup macam ni. Okay. Dan apa lagi, tengok kat bawah ni dia ada bateri dengan card punya slot, bateri masuk dalam tu. So saya akan letak bateri. Saya rasa bateri ni ada dia punya charge kat dalam, tapi kena charge dulu lah nanti. Just korang kena masukkan ke dalam tu, ikut dia punya position yang betul. Kalau letak dia mungkin tak boleh masuk. Dan kat situ kalau korang tengok ada slot untuk SD card. Kita jumpa ni SD card SanDisk Ultra 48MB per second, 32GB. Ni slot dia nak masukkan. Betul tak kan? Dia macam tu. Dia gambar ni dia kena ada kat depan. So once dah klik tu, sini dah masuk. Kalau korang nak buka, korang just press sampai klik sekali lagi, dan dia akan eject. Itu je. Kita first kita tengok apa dia punya port dulu. Yang ada kat sini. Kat sini ada HDMI dengan USB punya port. Kalau korang nak sambung dekat HDMI ke, nak buat live streaming ke, korang boleh pakai ni, pakai kamera ni. Dan kat sini ada mic punya slot. Korang nak masukkan mic, korang boleh pakai slot ni. Dan kat sini ada slot kalau korang nak letak lighting ke, yang accessories yang padan dengan slot ni, korang boleh pakai ni. Dan daripada segi function, kita tengok kat bawah ni juga dia ada groove untuk letak kat tripod ke, untuk letak dekat stand ke, korang boleh pakai ni. And then kita try on, switch on. Okay, first kalau korang tengok kat sini, korang nak set up dia punya date dengan time zone dulu. Okay, saya skip dulu masa sekarang. Dan dia ada manual focus. Kat sini sebab tak ada lens, so dia tak berapa clear. Nanti saya unboxing dia punya lens dulu. Okay, kat sini saya ada lens EF50mm f1.8 STM punya lens. Dan sini saya ada Viltrox EF EOS M adapter, autofocus mount adapter. So kita tengok Canon adapter ni, memang ada yang Canon punya, tapi Canon punya tu lebih mahal. Ni kalau yang ni dalam 150 kalau saya tak silap, nanti saya cek balik. Dan yang kalau Canon punya dalam almost 400 ringgit kalau tak silap. So saya tengok review online, banyak orang suggest adapter ni bagus. Dia kualiti dia bagus dengan harga dia pun murah. Dan kita tengok Canon punya lens. Ada banyak jenis brand lens kat luar sana, tapi kalau korang nak yang terbaik, dah terbuka dah. Kalau korang nak yang terbaik, korang kena yang brand Canon sendiri. Okay, so dia ada cover untuk protect dia punya lens kat depan, dan belakang pun ada cover. So dia punya lens, tapi lens ni dia tak boleh direct connected. Kat sini dia tak padan, kalau korang tengok dia takkan muat. So korang kena beli, korang kena pakai adapter. So tu datangnya Viltrox adapter. Warranty, and ada ni kalau korang nak, and ada certificate untuk originality. And ni dia punya adapter. Adapter dia pun ada cover. Tengok, adapter dia macam ni. And adapter ni tunjuk macam mana nak pasang. Saya pun sebenarnya tak berapa familiar sebenarnya dengan kamera ni.
Selalunya record video pakai phone je. Tapi ni first time saya nak try berjinak-jinak dengan kamera. So kalau ada apa-apa yang fotografer yang profesional kat luar sana tu, kalau yang tengok ni, harap maaf kalau ada buat silap ke, noob ke. Saya akan belajar macam mana cara nak pakai ni dengan betul, dan saya akan share dengan korang experience saya sebagai beginner. Bagi saya, kamera ni dia menakutkan sikit sebab dia banyak manual control yang korang kena belajar. Maksudnya ada banyak setting dalam ni untuk dapatkan video ataupun kualiti gambar yang bagus. Tapi saya memang tak pernah pakai kamera. Just be honest lah, saya takkan try nak tunjuk jadi saya pro ke apa. Saya tak nak. Just ni first time saya nak mula pakai kamera. Sebelum ni pakai kamera phone je, tu pun noob. Kalau ambil gambar girlfriend tu selalu kena marah sebab memang buruk gambar dia. So saya nak belajar pakai kamera. Ini just unboxing ya. Saya takkan buat tutorial ke, saya takkan buat review ke apa. Tapi kalau korang nak review ke, maksudnya dah mungkin lepas bulan saya guna. Kalau korang nak review, korang boleh komen kat bawah kalau korang nak. Tapi untuk hari ni kita just unboxing je apa yang korang dapat. So kalau korang nak beli kamera ni, kalau korang just nak beli body je, korang kena beli separate lens. Tapi ada package kat luar sana yang datang sekali dengan lens. Tapi first korang kena tahu lens apa yang korang nak pakai, untuk apa korang nak pakai kamera ni. Sama ada untuk buat video YouTube ke, untuk record video wedding ke, untuk buat fotografi ke. Dia ada lens dia, and dia ada lens yang untuk tujuan tu. So jangan main bantai je lens apa nak beli. Tengok yang ni murah, yang ni bagus, yang ni panjang, yang ni besar, main bantai je. Jangan macam tu. Buat research dulu. Saya pun nak beli kamera ni, lama saya buat research sebab saya nak tahu kamera apa yang senang untuk beginner dan yang tak break the bank. Maksudnya dia tak mahal sangat. And then dah habis ni, kita nak, kalau korang beli, selalunya kalau korang beli ni datang sekali dengan bundle dengan bag ni. So kalau sebenarnya saya tak plan nak tunjuk bag ni, tapi mandangkan lalang ni, saya tunjuklah apa yang korang dapat dengan bag ni. Just simple bag je. So bag ni dia ada strap. Dalam ni apa ni? Product care, instruction dia. Dan tu je. Tak banyak. Dia ada satu slot untuk kamera. Ada zip untuk masukkan SD card kat sini. Dan mungkin masukkan kabel charging. Dan charger, satu untuk charger, satu mungkin korang boleh letak lens satu kot. Ini korang boleh adjust ikut aksesori apa. Kalau lens korang besar, korang boleh adjust ni. Korang boleh buka juga ikut suka hati korang. Tapi korang ada pouch ni untuk letak kabel ataupun aksesori kecil-kecil. Tu je basically. Dan korang ada pocket kat sini. Okay. Masa ni saya tak pakai lagi strap. Mungkin nanti kalau saya travel nak pergi kerja, saya akan pakai ni. Sebab saya memang travel untuk kerja. Dan basically that's it. Ini ok lah. Sebab kena pasang lens, kita tunjuk macam mana. Lens saya pasang ni dia bukan ultra wide lens, dia bukan juga telephoto lens, dia just standard lens. Dia kata standard, tapi dia punya ni dekat, dia punya zoom dekat. Kalau korang tengok memang dekat. Ni jauh juga kalau tengok kat sini, tapi korang tengok kat sini memang dekat, macam zoom in sikit.
So kalau korang nak record, korang boleh adjust dia punya autofocus kat sini. Cuma ada nak autofocus ataupun manual focus, ada button kat sini. And then that's it. Tak banyak saya nak explain. Yang ni saya dah tunjuk tadi. Boleh pusing. Jadi kalau korang nak selfie ke, korang boleh tengok depan. Korang boleh macam ni juga. Okay guys, just a quick unboxing. Okay guys, kalau korang suka video unboxing tadi, korang boleh like video ni. Dan kalau korang nak video update tentang kamera ni, tentang maybe review ke, lepas sebulan pakai ke, mungkin saya akan review. Tapi kalau korang nak update tentang ni, tentang kamera ni, boleh komen ke bawah. Dan kalau korang suka konten-konten tentang tech dan gaming, recommendation ke, update ke, korang boleh tolong subscribe ke channel ni, sebab dia akan support saya untuk buat lagi banyak video. Please subscribe. Harap korang suka video tadi. See you next time. Bye.